dalam Al-Quran ataupun dalam bacaan Al-Quran ini elemen yang menjadi penekanan secara khusus oleh para qurra dulu dan kini adalah aspek waqaf dan ibtidak. Jadi waqaf dan ibtidak ni, kalau kita memahami daripada perkataan Sayyidina Ali, eh, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, maka ia memberi makna bahawa pengetahuan tentang waqaf dan ibtidak ini adalah di pemberatannya sebanyak 50% atau sebahagian daripada ilmu tajwid itu sendiri. So kalau kita belajar ilmu tajwid, maka kita tak boleh lari daripada kita belajar tentang waqaf dan ibtidak. Mahu tak mahu, pandai tak pandai, tahu tak tahu, kita kena hadap ilmu ini. Kalau yang tahu, ada caranya yang tahu. Kalau yang tak tahu, ada caranya bagi orang yang tak tahu bagaimana. Cuma saya nak bagi tahu kat sini bahawa ilmu ini sangat penting untuk dipelajari dan diberi perhatian oleh semua para pembaca Al-Quran. Tidak ada yang terkecuali, walaupun mungkin berbeza pada latar belakang masing-masing. Yang penting sekarang ni kita berada pada level yang sama, iaitu kita secara umumnya umat Nabi SAW, dan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Maka bila mana kita nak baca Al-Quran, kita tak boleh nak lari daripada kaedah yang digaris pandukan oleh baginda SAW sejak dulu lagi, dan diteruskan oleh para ulama zaman berzaman dari generasi sahabat sehinggalah kepada generasi kita hari ini. Jadi nak bagi tahu betapa penting dan betapa khidmatnya para ulama dulu berkenaan dengan waqaf dan ibtidak ini, sejarah telah mencatatkan kepada kita bahawa pada awal kurun ataupun pada tahun kurun kedua lagi, kurun kedua hijrah lagi, sudah ada karya-karya ataupun kitab-kitab yang dikarang secara khusus berkenaan dengan ilmu waqaf dan ibtidak. Subhanallah. Dan mengikut catatan ataupun mengikut beberapa fakta ataupun rujukan yang saya baca, dikatakan lebih ataupun sekitar 10 buah kitab ada pada tahun kedua hijrah. Maksudnya orang kata tahun 100 hijrah ke atas. 100 hijrah ke atas. Okey, jadi ini nak bagi tahu bahawa para ulama dah mula cuba mengembangkan ilmu ini secara lebih komprehensif lah, secara lebih baik, secara lebih bagus untuk diwarisi kepada generasi setelah mereka. Jadi ini antara karangan kitab-kitab yang ditulis ataupun yang dikaryakan oleh ulama pada zaman ataupun pada kurun yang kedua hijrah. Saya hanya muatkan 3 sajalah, tapi ada 10 buah sebenarnya. Ini antara kitabnya yang boleh kita tengoklah. Maqta' Al-Quran wa Mausulah. Ini semua ni kitab-kitab lah, saya tak perlu baca saya rasa. Cuma nak bagi tahu ini zaman mereka wafat pada tahun 100 hijrah lebih. Maksudnya mereka ini berada pada zaman yang awal lah, zaman salaf. Ulama-ulama salaf ataupun ulama-ulama mutaqaddimun yang memberi penumpuan khusus dalam ilmu waqaf dan ibtidak. Dan rentetan daripada itu, ianya tidak terhenti pada kurun kedua hijrah sahaja, bahkan diteruskan oleh para ulama yang berada pada kurun yang seterusnya, iaitu kurun yang ketiga. Dan dicatatkan ada lebih kurang 16 buah kitab. Ini antaranya. Okey, antaranya. Kitab-kitab ni Okay. Ini pengenalan. Jadi penting ini kitab-kitab ini kerana inilah antara kita katakan kitab yang menjadi rujukan utama dalam bidang ini. Kerana sudah tentu golongan mutaqaddimun ataupun golongan salaf yang berada di kurun-kurun awal zaman keemasan Islam ataupun yang boleh kita katakan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti ilmu-ilmu yang ada pada mereka ini adalah ilmu yang lebih rasikh, ilmu yang lebih fiqh, ilmu yang lebih dipercayai